semua kembali bersama dengan saya Natasha Syamin dalam Gadis dan Gua. Baiklah, dalam episod kali ini Tasha berada di Kuah Langkawi, Kedah. Di sini kita nak teroka gua yang terdapat di sini, di mana gua tersebut ada cerita dan mitosnya yang tersendiri. Nak tahu kat mana tu? Jom ikut Tasha. Sekarang ini Tasha berada di JT Pelancongan Kampung Kilim. Di sini kita nak lihat apakah package yang tersedia kat sini. Jom. Hai. Okey, jadi sekarang ini Tasha berada di Kilim Geoforest Park. Bersama dengan dua wanita yang cantik. Baiklah, jadi hari ini Tasha nak bagi tahu kepada penonton semua, episod kali ini kalau kita nak ke gua-gua yang terdapat di Langkawi ini, kita kenalah datang ke Koperasi Komuniti Kampung Kilim ini, di mana mereka sediakan package pelancongan yang berbaloi, betul tak? Betul. Yang akan buat kunjungan anda menjadi satu pengalaman yang cukup menarik. Jadi okey, dah dapat. Jom. Bye. Baiklah, sekarang ini Tasha bersama dengan Encik Zamzuri, di mana beliau merupakan salah seorang ranger dari Lembaga Pembangunan Langkawi, betul? Ya. Ataupun nama singkatannya LADA. Jadi Encik Zamzuri boleh tak kongsikan kat Tasha dan juga penonton kita kat luar sana sedikit mengenai Gua Langsir, Gua Kelawar. Okey, untuk maklumat semua, Gua Langsir. Gua Langsir yang dikatakan Gua Langsir ni kalau di bahasa Kedah dipanggil tirai. Tirai. Di mana di dalam pintu gua tu apabila kita masuk, dia ada satu batu iaitu stalagmite dengan stalactite, iaitu ia seakan-akan tirai. Kemudian Gua Kelawar yang dikatakan Gua Kelawar ni, di mana di situ dia terdapat lebih kurang 3 hingga 4 spesies kelawar yang hidup di situlah. Oh ya? Ya. Wow, banyak tu. Di mana kelawar ni kebanyakannya spesies yang memakan buah-buahan dan serangga-serangga lah. Oh, empat jenis kelawar ni tadi. Ya. So itu digelar sebagai Gua Kelawar. Ya. Jadi apa lagi perancangan daripada pihak LADA sendiri terhadap tempat-tempat tersebut? Okey, pihak LADA di situ dulu hanyalah tidak ada apa-apa pembangunan. Tapi sekarang ni di situ terdapat kemudahan-kemudahan asas, iaitu seperti tandas, dewan ataupun tapak perkemahan. Terima kasih Encik Zamzuri kerana sudi bagi tahu Tasha dengan penonton kita kat luar sana sedikit informasi mengenai tempat yang Tasha tanya tadi. Jadi sekarang ni kita ke sana. Jom. Langkawi diiktiraf sebagai tapak geopark ke-49 di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara pada tahun 2007 oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Kilim Geoforest Park merupakan antara 3 tapak geopark di samping Macincang Cambrian Geoforest Park dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park yang mendapat penarafan daripada UNESCO, sekaligus membuktikan tempat ini kaya dengan ekosistem semula jadi. Sekarang ini Tasha dan Pak Anjam dalam perjalanan nak ke Gua Langsir. Ya. Kat situ ada apa Pak Anjam? Kat Gua Langsir ni dia ada gua yang berdinding lah, yang berdinding, dan juga ada apa nama, kalau orang sini dia panggil Gua Langsir ni macam lansir. Lansir? Lansir itu bertirai lah. Bertirai. Bertirai. Itu di Gua Langsir lah. Dan juga di sana kita dapati kalau ayam pasang penah, kita dapat satu tasik yang luas. Di sana juga kita dapat. Seronok kan? Jadi apa kata kita ke sana? Jom. Kilim Geoforest Park terbentuk oleh landskap batu kapur yang unik, malah diangkat antara yang tercantik di dunia hasil hakisan dan cuaca. Kilim menjadi rumah kepada 3 gua penting, iaitu Gua Buaya, Gua Kelawar dan Gua Langsir. Ayuh kita teroka bersama.
Sekarang ni Tasha dan Pak Anjang dah pun sampai di Gua Langsir. Tetapi tak berapa nak sampai sangatlah kan Pak Anjang. Ya. Kita kena naik sampan. Kan Pak Anjang? Ya, kena sampai. Jom. Ini tentunya satu pengalaman yang lain dari yang lain. Untuk menyaksikan keindahan gua ini, anda perlu menyusuri bukaan gua dengan bot. Sesuatu yang tidak ditemukan di gua-gua lain. Sekarang kita kat Gua Langsir. Yang mana kita duduk atas platform di dalam Gua Langsir ni. Di sekeliling kita, Tasha tengok kalau ni dia jadi macam langsir ataupun di jendela lah. Jadi inilah tadi yang digelar sebagai langsir ni. Ya. Gua-gua ni tadi. Ya. Di mana kat dalam ni ada tasik. Ya. Tasik di dalam gua. Ya. Tasik di dalam gua. Okey. Tadi kita ada satu jalan je kan masuk dalam ni. Ya. Lepas tu kalau kita keluar nak kena pakai jalan tu juga ke macam mana? Kita ada dua jalan. Yang satu kita gunakan sampan. Yang satu lagi gunakan trek jalan kaki lah untuk keluar balik. Jauh tak? Tak jauh, dalam 20 minit. 20 minit? Ya. Okey. Tunggu apa lagi? Jom kita keluar. Gua Langsir terletak kira-kira 91 meter di atas permukaan laut. Suasana yang tenang dengan angin sepoi-sepoi bahasa dan rimbunan pepohon bakau memang mengasyikkan. Ekosistem yang terbentuk sejak jutaan tahun ini mestilah dipelihara demi kelestarian alam sekitar. Baiklah, sekarang Pak Anjang dan Tasha dah pun selesai kat dalam Gua Langsir ni kan. Jadi kita nak keluar melalui jalan trek. Jadi tunggu apa lagi? Jom. Tasha bersama dengan dua pelancong yang datang melawat ke Gua Langsir ni, yang berasal dari Sweden, right? Yeah. And nama dia, what's your name is? Jacob. Jacob, and you are? Julia. Julia. So how do you feel after you come over to this place called Gua Langsir? I really like it. It's the nature here is completely different from anything I've seen in Sweden. So it's really nice, and for us the temperature is very comfortable as well. Really? So you can adapt to the temperature here? Yeah, I mean, I quite like it. I personally don't like the cold, so this is really nice. But then definitely, I really like the rock formations and the water. It's so different from Sweden. Really? So it's really nice. Is it your first time to Malaysia as well? I've been to Penang before, but for my first time in Langkawi. Your first time in Langkawi, so you love it? Yeah, I really like it. The nature here is amazing. I really like it. So for how many days have you been here? Second day today? Yeah, second day. Second day? Yeah. Okay. Yeah. So I hope you enjoy your trip. Yeah. Thank you. Thank you so much for spending your time. Yeah, thank you. Okay, thank bye. Tasha dah pun sampai di permukaan Gua Langsir bersama dengan Pak Anjang. Dan kita orang dah selesai meneroka Gua Langsir. Dan Tasha harap apa yang Tasha kongsikan dapat menarik perhatian anda. Jadi sekarang ni kita nak ke mana sekarang ni, Pak Anjang? Sekarang kita nak pantai Teluk Mempelam. Teluk Mempelam. Jadi tunggu apa lagi? Jom.
Tasha dah sampai di Teluk Mempelam dengan Pak Anjang, di mana kita tadi dari Gua Langsir ke sini lebih kurang kira-kira 10 km. Kan Pak Anjang? Ya. Kita kena melintasi Laut Andaman ni. Nampak tak kat belakang Tasha ni? Cantik kan? Jadi sekarang ni Tasha tahu kat sini ada air tawar, betul? Ya. Apa kata kita pergi lihat? Jom. Pak Anjang? Ya. Pak Anjang, ni ke air tawar yang Pak Anjang cakapkan tadi? Ya. Oh, jadi air ni mengalir dari mana sebenarnya? Tasha nak tahu air ni mengalir daripada atas gunung sana, bukit sana, dan turun terus main ke sini Telaga lah. Ayah Anda. Oh, jadi air ni boleh pakai mandi lah ni? Air ni boleh mandi dan minum. Boleh pakai mandi dan minum Ya. Sejuk lah. Seronoknya. Okey. Pak Anjang, ni apa ni? Inilah telaga yang Pak Yang cerita dekat Tasha tadi ni. Inilah telaga dia. Oh, inilah telaga air tu tadi. Ya. Jadi air telaga ni tadi tak boleh kering. Ya, dia tak bisa kering. Dia takkan kering lah sebab air datang dari bukit tu tadi akan mengalir sampai menjadi anak sungai ni. Ya. Betul? Ya, betul. Dan mengalir terus ke laut. Ke laut. Okey. Kelawar terletak di kaki Bukit Kilim, dikelilingi hutan payu bakau dengan pintu masuknya menghadap Sungai Kilim. Untuk kemudahan pelancong, titi sepanjang 1000 meter dibina merentasi hutan payu bakau ini. Selamat pagi. Okey. Baiklah, sekarang ini Tasha dah pun sampai di Gua Kelawar, di mana Gua Kelawar ini terletak di tepi sungai. Dan Tasha dibagi lampu suluh ni untuk menyuluh kelawar yang bergantungan di dalam Gua Kelawar itu. Ini untuk memudahkan pengunjung yang datang ke sini sebab di dalam Gua Kelawar itu akan kelihatan sangat gelap. Jadi, kita masuk ke dalam? Ya. Jom. Tasha, inilah pokok bogak. Oh, ini pokok bogak tu? Ya. Baiklah penonton, ini yang Tasha kongsikan kepada anda sesuatu yang cukup menarik, di mana pokok bogak ini adalah pokok zaman purba dan pokok ini menjadi makanan kepada dinosaur. Nampak kan? Dan daun-daun dia macam daun kelapa. Kan Pak Anjang? Ya. Baiklah, sekarang ni kita masuk ke dalam. Jom. Bogak ni. Sekarang ini Tasha dan Pak Anjang nak menuju masuk ke pintu Gua Kelawar, di mana Gua Kelawar ini terletak di Geoforest Park kan Pak Anjang? Yang terletak di Kampung Kilim ini. Dan kepada anda semua penonton di luar sana, anda harus ke sini, di mana tempat ini wajib dikunjungi sebab dalam sini kita dapat lihat kelawar yang bergantungan dan kita dapat lihat lebih dekat. Kan Pak Anjang? Ya. Jadi kita masuk ke dalam. Jom. Sekarang ni Tasha dah sampai, tapi kat dalam tu Tasha tak boleh cakap apa-apa pun. Okey? Jom kita masuk. Kita dinasihatkan tidak membuat bising supaya tidak mengganggu kelawar-kelawar yang sedang tidur. Untuk maklumat anda, spesies kelawar di sini sangat unik dan tidak terdapat di tempat lain.
Tasha sekarang ialah Encik Osman Aib selaku Yang di-Pertua Persatuan Pemandu Pelancong Langkawi. Betul. Betul. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi Tasha ada soalan cepu mas ni. Cepu mas Okey, kita nak tanya Encik Osman. Apakah peranan agensi ni dalam pembangunan pelancongan di Malaysia yang terutama sekali di Langkawi ini sendiri? Okey, alhamdulillah saya selaku Yang di-Pertua Persatuan Pemandu Pelancong Langkawi. Saya melihat peranan yang dimainkan oleh persatuan dan hasil kerjasama daripada pihak agensi, contohnya macam Lembaga Pembangunan Langkawi. Apabila kawasan ini menjadi kawasan geopark. Jadi ramai contohnya bloggers ataupun selebriti yang dijemput untuk sama-sama mempromosikan. Ada tak keberkesanan setelah melakukan apa yang dari pihak agensi lakukan sekarang ni? Melihatkan kepada fungsi Persatuan Pemandu Pelancong, kita menjalankan tugas kita untuk memberikan penerangan. Jadi apabila pelancong-pelancong menaiki bot, kita memberikan penerangan. Dan saya dapat melihat daripada tahun 2007 apabila Langkawi menjadi pulau geopark, peratusan pelancong yang datang ke Langkawi dan juga khususnya di Kilim Khas Geoforest Park memang bertambah. Dan apabila kita melihat bukan sekadar datang melancong tapi pelajar-pelajar sekolah. Contohnya selepas saja mereka habis peperiksaan, ada lawatan-lawatan khusus yang dibuat dan kami sebagai pemandu pelancong kami memainkan peranan untuk memberikan pendekatan di mana berbentuk pendidikan dan apa yang mereka belajar di sekolah mereka dapat melihat di sini. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Osman kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman beliau. Terima kasih sama-sama. Okey. Inilah dia formasi batu kapur yang terdapat di dalam Gua Kelawar ini. Selain kita dapat menemui kelawar itu sendiri, kita juga ada lihat formasi stalactite dan stalagmite yang banyak di dalam Gua Kelawar ni, kan Pak Anjang? Ya. Nah, ini adalah salah satunya formasi stalactite dan stalagmite. Besar kan? Ya. Jom kita ke yang seterusnya. Penonton, seperti yang kita dapat lihat, Gua Kelawar ini di antara rangkaiannya kita dapat lihat ada apa ni? Paya bakau. Nampak tak belakang Tasha ni? Hutan paya bakau ini penting tau para penonton. Ia berperanan mencengkam tanah dan mengelakkan berlakunya hakisan. Ia juga perumah bagi pelbagai jenis fauna seperti ketam, ikan belacak, burung dan lain-lain lagi. Sekarang ini Tasha dan Pak Anjang dah pun sampai ke rangkaian Gua Kelawar ni. Jom kita masuk. Ni kalau kita tengok Tasha ni, Panama tadi bukan ayat mesin dulu kan. Ayat ni dia nak sampai sini, sekarang dia dekat sini saja. Warna ayat berkurangan. Ingatkan ni cendawan je ni. Ini kulit tiram.
Penemuan kulit kerang pada dinding gua membuktikan bahawa satu ketika dahulu keseluruhan tempat ini adalah laut. Perubahan iklim, bentuk muka bumi dan suhu akhirnya membenarkan kemunculan kawasan daratan yang dikenali sebagai gua. Menarik bukan? Penerokaan kita di Gua Kelawar bermaksud menandakan bahawa sudah berakhirlah ekspedisi kita di Kilim Joe Forest Park ini. Dan kepada anda yang ingin datang melawat ke Langkawi ini, jangan lupa untuk singgah ke Kilim Joe Forest Park kerana di situ ada tersedia pelbagai package untuk anda lawat ke kawasan yang lebih menarik. Kan Pak Anjang? Ya. Baiklah, sekarang ini kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Anjang kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Tasha dalam program Gadis dan Gua ini sepanjang ekspedisi kita di Langkawi ini. Jadi Pak Anjang ada apa-apa ke nak beritahu kepada penonton kita kat luar sana? Saya pun ucap ribuan terima kasih juga dekat Tasha yang mana sudi menjemput saya dalam ekspedisi ini. Dan juga saya bagi ucap ribuan terima kasih bagi pihak Koperasi Komuniti Kampung Kilim yang dalam projek ini. Terima kasih banyak-banyak Pak Anjang. Mesti Pak Anjang sibuk semua kan nak luangkan masa bersama dengan Tasha. Tapi masih lagi sudi mengosongkan waktu itu bersama dengan kita sepanjang program Gadis dan Gua ini. Jadi kita jumpa lagi. Bye.